Okey, jadi kita nak selesaikan soalan graf fungsi. Soalan nombor 1A, lengkapkan jadual berikut bagi persamaan y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 4x tolak 5. Okey, jadi dekat sini yang ni yang penting. Okey, yang cikgu kotakkan ni awak akan type pada kalkulator. Okey, jadi cikgu pun type 2x kuasa 2 alpha x kuasa 2 tolak 4x, 4 alpha x tolak 5. Okey, jadi bila cikgu dah type persamaan ni, soalan ni minta nilai x. Soalan beri nilai x. X sama dengan negatif 1, y berapa. Okey, jadi awak tekan calculate ni. Okey, jadi tekan calculate. X kita tadi negatif 1. Jadi x negatif 1, gantikan nilai x dengan negatif 1. Lepas tu tekan sama dengan. Okey, dapat nilai 1. Okey, isi 1 dekat kolom atas ni. Okey, untuk kolom yang kedua ni tak payah type lagi, terus tekan calculate. Okey, kita tekan 2 sama dengan. Okey, awak akan dapat negatif 5. Buatlah dekat semua kotak yang ada. 4 pula. Calculate 4 sama dengan. Okey, dapat 11. Okey, jadi siap bahagian pertama, isi nilai dekat jadual. Senang sangat. Okey, jadi kita pergi soalan B. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y, lukis graf. Dia suruh kita lukis graf tu. Ni, jadi dia beri 2 cm 1 unit pada paksi X, 2 cm kepada 5 unit paksi Y. Okey, jadi cara dia adalah, okey, jadi cikgu pakai cara paling amatur lah ni. Untuk paksi X, cari nilai paling kecil dalam jadual iaitu negatif 2. Jadi cikgu conteng dekat atas kertas graf ni. Negatif 2, negatif 1. Cikgu pakai dia punya beza nilai adalah 1. Sebab soalan kata 2 cm kepada 1 unit. Okey, jadi pakai 2, 3, 4, 5, 6. Selagi ada kotak tu, tulis je lah nilai dia. Okey, jadi bagi paksi Y pula, ni kan jadual kita kan. Cari nilai paling besar. Nilai paling besar kita adalah 25. Sebab soalan kata 2 cm kepada 5 unit, maknanya sifir 5. Jadi cikgu lebihkan sikit, 25 ni jadi 30. Jadi dekat sini cikgu isi 30, 25, 20. Okey, jadi cikgu dah isi lah pakai sifir 5. Start dengan nombor yang paling besar. Okey, kenapa kita buat macam ni? Supaya selamat. Jadi kita tahu dekat mana nak buat garisan. Okey, jadi sini kosong kan? Ambil pembaris, gariskan dia dekat sini. Dan juga di sini. Okey, jadi cikgu gariskan kejap. Okey, jadi cikgu dah buat garisan dia dekat kosong-kosong ni. Ni kosong. Lepas tu saya pindahkan nilai dari tepi tu bawa ke tengah. Okey, jadi kalau awak dah boleh buat garisan ni tanpa conteng dekat tepi ni, tahu mana nak potong kosong-kosong ni, tak ada masalah. Okay, jadi cikgu tunjuk yang paling amatur lah ni. Maknanya untuk paksi X, start dengan nombor paling kecil, ikut dia punya unit. Sifir 1 dia kata tadi. Untuk paksi Y pula, cari nombor paling besar tadi 25, cikgu lebihkan sikit. Okey, lepas tu buat pakai sifir 5. Okey, jadi dah siap kita punya paksi X dan juga paksi Y. Kita akan plotkan graf ikut nilai yang pada jadual. X negatif 2, Y 11. Okey, jadi cari X negatif 2 di sini. Y 11. Di manakah kedudukan Y 11? Okey, jadi cikgu nak kenalkan dulu. Ini ada 10 kotak. Okey, jadi dia ada 10 kotak. Dan dia sifir 5. Jadi 10 bagi 5 maknanya 2. Jadi naik naik 2 kotak 1 unit. 2 kotak lagi 2. 2 kotak lagi 3 dan 2 kotak lagi 4. Okey, jadi katalah kita nak cari 11, 11 akan duduk 2 kotak atas 10. Jadi ni 11. Jadi negatif 2, sini 10, naik 2 kotak, sini 11. Okey, jadi seterusnya negatif 1, 1. Jadi negatif 1 dekat sini. 1 naik 2 kotak atas dia. Okey, kosong negatif 5. Okey, jadi rujuk awak punya jadual. Kosong negatif 5 di sini.
Okey, 1 negatif 7. Sini 1. Ni 5. Sini negatif 5. Turun 2 kotak negatif 6. Turun 2 kotak lagi negatif 7. Okay, jadi pangkahkan dia. Okey, 2 negatif 5. Ni senang sangat. Ni 2. Ni negatif 5. Terus pangkahkan pada tempat dia. Okey, 3. 1. Okey, jadi ni 3. 1. 2 kotak atas dia. Dan 4. 11. Ni 4. Ni 10. Naik 2 kotak. Jadi 11. Akhir sekali 5, 25. Jadi ni 5. Sini 20. Sini 25. Jadi plotkan dia. Okay, jadi tangan cikgu gigil-gigil sikit nak rakam ni. Okey, selepas kita dah plot semua titik, kita sambungkan titik untuk lukis graf. Okey, jadi cikgu cubalah sambungkan, awak buat cantik-cantik. Okey, jadi cadangan saya awak sengitkan sikit tangan awak ni. Lepas tu sambungkan dari satu titik ke satu titik. Macam ni. Dia mesti lalu tengah-tengah titik yang kita plot dan tak ada gigil-gigil macam ni. Okey, jadi ni hasilnya. Gambar cikgu ni tak cukup baik, awak buat cantik lagi, okey. Okey, sekarang dah siap graf, kita dah siap soalan 1A dan 1B. Kita beralih pada soalan 1C. Okey, jadi soalan. Daripada graf anda, cari nilai Y apabila X sama dengan negatif 1.5. Jadi dia dah beri X sama dengan negatif 1.5. Beralih pada graf. Sini X, ini paksi X. Dan ini negatif 1.5. Dia duduk tengah-tengah antara negatif 1 dan negatif 2. Okey, jadi ambil pembaris, sambungkan, buat garis putus-putus sampai jumpa graf. Dan belok baca pada paksi Y. Sebab soalan nak paksi Y. Okey, jadi saya ulang. Negatif 1.5 di sini, naik ke atas sampai jumpa graf dan belok pergi paksi Y. Okey, jadi dekat sini kita dapat nilai dia adalah 5.5. Y sama dengan 5.5. Okey, jadi boleh tuliskan pada ruang jawapan. Y sama dengan 5.5. Okey, itu untuk soalan pertama, C1. Untuk soalan kedua, C2, nilai-nilai X. Okey, bila dia kata nilai-nilai ni biasanya ada lebih daripada satu jawapan lah. Nilai-nilai X apabila Y sama dengan kosong. Okey, jadi pada graf, ini adalah Y kosong. Ni kan paksi Y, ni kosong. Jadi, dia ada dua tempat jawapan. Yang pertama dekat sini, tempat dia bersilang. Negatif 0.9. Dan lagi satu di sini. 2.9 tempat dia bersilang. Okey, jadi kita tuliskan jawapan dia. Negatif 0.9 dan juga lagi satu 2.9. Okey, siap soalan C. Akhir sekali. Yang ni panjang sikit lah cerita dia. Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf untuk mencari nilai-nilai X yang memuaskan persamaan ni. Untuk negatif 2 hingga 5. Ni tak apalah. Ni memang range kita. Nyatakan nilai-nilai X itu. Okey, jadi dekat sini cikgu tunjukkan jalan kerja dia. Okey, ni soalan D. Ni soalan A. Okey, awak salin dulu yang A dulu. Jangan salin yang D dulu. Salin yang A dulu. Jadi cikgu buat kat tepi ni lah. 2x kuasa 2 tolak 4x tolak 5. Ni Y sama dengan. Ni yang A punya. Kemudian cikgu salin yang D. Okey, daripada D persamaan kita ialah cikgu terbalikkan. Kosong sama dengan 2x kuasa 2 tolak 8x tambah 3. Okey, apa yang saya buat, saya tukar je kedudukan kosong daripada belakang pergi depan. Okey, jadi bila dia dah sama macam ni, kita hapuskan dia. Kita buat persamaan linear serentak. Okay, jadi X kuasa 2 dengan X kuasa 2, macam mana nak jadi kosong dekat sini? Kita kena tolakkan dia. Okay, jadi bila satu tolak, semua tolak. Matematik ni adil. Satu tolak, semua tolak. Okay, Y pun kena tolak kosong. Jadi Y tolak kosong dapat Y. Y sama dengan kosong ni abaikan. Yang ini boleh tekan kalkulator kalau tak erti kira. Negatif 4 tolak 8. Okey, jadi tekanlah kalkulator. Negatif 4 tolak 8. Kita akan dapat nilai dia 4. Jadi tuliskan 4x. Yang ini negatif 5 tolak tambah 3. Boleh juga tekan kalkulator. Kita akan dapat negatif 8. Jadi kita dah dapat persamaan dia. Y sama dengan 4x tolak 8. Okey, kita dah dapat persamaan dia. Y sama dengan 4x tolak 8. Jadi nak dapat garis lurus. Ini adalah garis lurus kita. Nak lukis garis lurus kena ada ni jadual nilai ni. Okay, jadi kita bina jadual nilai.
Nombor paling famous, paling senang nak ingat 012. Nilai ni awak boleh letak apa-apa saja nilai, tak kisah. Okay, jadi cikgu nak pilih 012 macam nombor Maxis. Okay, jadi type pada persamaan. Ni 4x tolak 8 ni kita type. 4 alpha x tolak 8. Okey. Jadi cikgu buat macam yang kita nak dapat kolom tadi, calculate kosong. Yang pertama calculate kosong, dapat kosong. Cikgu isi kosong. Sorry, bukan dapat kosong, dapat negatif 8. Salah tekan pula. Jadi dapat negatif 8. Lepas tu calculate 1. Dapat negatif 4. Isikan saja pada jadual. Dan akhir sekali calculate 2. Okey, dapat kosong. Isikan nilai dia. Kita plotkan 0, negatif 8, 1, negatif 4, 2, kosong. Okey, jadi pada gambar graf 0, negatif 8 tadi yang pertama. Sini 0, negatif 8 dekat sini. 5, 2 kotak 6, 2 kotak 7, 2 kotak 8. Jadi ini 0, negatif 8. Okey, seterusnya 1, negatif 4. Jadi ini 1, negatif 4, 2 kotak atas 5. Dan akhir sekali 2, kosong. Lepas tu nak buat apa? Ambil pembaris, sambungkan titik. 3 titik ni panjang-panjang sampai dia bersilang dengan graf yang kita dah lukis tadi. Okey, jadi cikgu dah siap lukis garisan panjang-panjang tu. Daripada 3 titik kita boleh dapat garis lurus. Okey, jadi lepas siap garis lurus ni kita nak cari apa? Ni kita nak cari ni. Nyatakan nilai-nilai x itu. Okey, jadi nilai x, cari tempat persilangan dia, baca ke paksi x. Okey, jadi ni tempat persilangan antara dua graf yang kita dah lukis tadi. Buat garis putus-putus, pergi kepada paksi x. Kita akan dapat nilai dia 0.45. Mana cikgu tahu 0.45? Sebab sebelah kiri 4 kotak, sebelah kanan 5. Jadi 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. 0.4 dan 0.5, tengah-tengah dia 0.45. Boleh tambahkan bahagi 2. Okey, jadi jawapan yang pertama 0.45. Jadi cikgu tulis x sama dengan 0.45. Dan seterusnya yang lagi satu dekat sini. Ni baca boleh, dia duduk 5 kotak, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. Jadi jawapan yang kedua adalah 3.5. Okey, jadi siaplah. Ni contoh satu. Contoh yang lain boleh cuba buat sendiri. Okey, jadi terima kasih.